Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berganjak kedua kaki manusia itu pada hari kiamat nanti, sehinggalah akan ditanyakan kepadanya beberapa perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis ini, tuan-tuan, yang mana merujuk kepada berlakunya suatu kehidupan yang namanya kehidupan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Yang pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya kehadiran kita untuk melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan di atas ibadah yang kita lakukan pada pagi ini. Sudah tentu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjemaah itu lebih baik daripada salat bersendirian dan diberikan dengan 27 darjat ataupun kebaikan. Kemudian dengan kita meletakkan niat kehadiran kita pada pagi ini untuk kita menuntut ilmu ataupun kita duduk di dalam majlis ilmu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman أو متعلما أو مستمعا أو محبا. Jadilah kamu kun aliman, orang yang alim, atau muta'alliman, ataupun orang yang belajar untuk mendapatkan ilmu, untuk menjadi orang yang mengetahui, atau mustami'an, ataupun orang yang mendengar, ataupun orang yang cinta kepada majlis ilmu. Tetapi jangan jadi golongan yang tidak terdapat daripada 4 golongan tadi, maka kamu akan binasa patahlik. Kamu akan menjadi golongan yang binasa. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, di kesempatan masa yang terbatas ini, saya baru mendapat mesej daripada Al-Fadhil Ustaz, kerana beliau tidak dapat hadir. Last minute beliau maklumkan kepada saya. Ala kulli hal, tuan-tuan dirahmati Allah, saya ingin mengajak untuk kita melihat satu hadis. Saya teringatkan hadis ini untuk saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini daripada An Abi Barzakh An-Nadlah Al-Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata Abu Barzakh Nadlah ibnu Ubaid al-Aslami,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima 'amila fihi wa 'an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah. Di dalam riwayat yang lain disebut dengan wa 'an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah wa 'an 'ilmihi fima 'amila fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berganjak kedua kaki manusia itu pada hari kiamat nanti, sehinggalah akan ditanyakan kepadanya beberapa perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis ini, tuan-tuan, yang mana merujuk kepada berlakunya suatu kehidupan yang namanya kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang semua kita maklum adalah kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan akhirat tidak ada penghujung, tidak ada pengakhiran. Adapun kehidupan dunia, kehidupan yang sedang kita berada pada waktu dan ketika ini, kehidupan dunia ini dia akan adanya pengakhiran. Kehidupan dunia ini dia akan binasa. Kita akan meninggalkan dunia ini. Bahkan dunia ini sendiri akan binasa. Maka tidak ada yang kekal di atas dunia ini, kerana kehidupan dunia ada penghujungnya. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, yang mana kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang pasti akan ditempuhi oleh semua manusia. Manusia akan berada pada kehidupan yang kedua yang dinamakan kehidupan akhirat. Dan manusia itu sendiri, apabila dia meninggal dunia, maka bermulalah kehidupan akhirat baginya, ataupun sempadan, disebut dengan sempadan akhirat, permulaan bagi kehidupan akhirat. Kerana kehidupan akhirat itu perjalanannya peringkat demi peringkat. Yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya manusia itu akan berada yang dinamakan alam barzakh. Kemudian akan dibangkitkan semula manusia itu, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, akan dibangkitkan semula daripada kubur. Setelah mana dia meninggal dunia, maka kehidupan akhirat, sempadan akhirat bagi dirinya bermula, bagi kehidupan akhirat untuk dirinya. Kemudian dibangkitkan semula, dihidupkan semula untuk perjalanan yang seterusnya, untuk dibawa di mahkamah Allah Subhanahu wa taala yang namanya al-mahsyar, ataupun yang dinamakan tempat untuk manusia itu dihimpunkan. Dan kemudian step yang seterusnya, peringkat yang seterusnya yang dinamakan yaumul hisab, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung segala amalan yang pernah kita lakukan, sama ada amalan yang namakan kebaikan ataupun amalan kejahatan. Dan pada ketika itu kita akan melihat amalan kebaikan yang kita lakukan, amalan kejahatan yang kita lihat, yang kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesiapa yang melakukan amalan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, yang melakukan kebaikan, dia akan lihat kebaikan yang dia lakukan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Begitulah juga sebaliknya. Dia pernah melakukan kejahatan, maka dia akan lihat kejahatan yang dia lakukan.
Bila? Di hari akhirat nanti. Kemudian step yang seterusnya, peringkat yang seterusnya, manusia itu akan dibawa untuk mereka mendapatkan Haudil Kautsar, telaga Al-Kautsar, sebagai syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adanya yang dinamakan mizan, timbangan. Amalan kebaikan kita, amalan kejahatan kita. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Apabila dibentang di hadapan mereka, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, orang yang melakukan dosa ini melihat di dalam bentangan ataupun di dalam catatan amalan yang diperlihatkan kepadanya, maka dia melihat tidak ada satu pun yang tertinggal. Dosa yang dia lakukan sama ada kecil ataupun dosa, wa yaquluna ya wailatana, celakanya kami. Yang mana kami melihat semuanya telah terbentang, semuanya telah diletakkan di dalam suratan amal kami. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimbang yang disebut dengan neraca ataupun mizan, kebaikan dan kejahatan. Dan begitulah seterusnya, penghujungnya akan melalui titian sirat dan menentukan sama ada dia berjaya, sama ada dia gagal, sama ada dia golongan yang baik ataupun golongan yang celaka. Wal'iyadzu billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini doa yang kita baca setiap kali ketika mana kita selesai daripada salat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wa qina adzaban nar, minta lindung daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis tadi, akan ditanya kepada kamu di hari akhirat nanti tentang beberapa perkara yang mana merujuk kepada kehidupan akhirat, iaitu ketika mana manusia berada di mahsyar Allah. Apabila manusia itu dikumpulkan di satu tempat, ya, dikumpulkan di satu tempat, pada ketika itu huru-hara mahsyar Allah Subhanahu wa taala digambarkan begitu dahsyat. Disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana manusia pada ketika itu tenggelam ataupun lemas disebabkan dengan air peluh manusia. Disebutkan di dalam hadis itu, air itu berada di hujung telinganya. Air peluh manusia itu berada di hujung telinganya. Disebut dengan begitu. Ya, menunjukkan tuan-tuan dirahmati Allah, manusia dalam keadaan yang lemas dengan air yang busuknya. Peluh manusia dihimpunkan, seluruh manusia bermula daripada zuriat Nabi Adam alaihi salam ataupun kaum Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu juga manusia menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan pada ketika itu ada yang meminta pertolongan kepada Nabi Adam alaihi salam, dan begitu juga mereka meminta tolong kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan begitu juga seterusnya nabi-nabi yang lain, sehinggalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dia? Untuk supaya dipercepatkan hisab mereka, tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan dirahmati Allah menunggu itu satu, ya, satu kita sebut menunggu ni satu apa kita kata satu kepenatan, menunggu giliran untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berurusan di pejabat mana-mana sektor kerajaan, tuan-tuan dirahmati Allah. Contohnya kalau di JPJ,
ataupun di pejabat pos, apabila kita mendapat angka giliran, kita melihat giliran kita lagi 50 orang ataupun 100 orang, angka giliran yang kita pegang itu, apabila kita lihat betapa lamanya kita akan menunggu untuk kita berurusan, itu pun telah menunjukkan satu, kita rasa kepenatan untuk kita nak berurusan. Tetapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala, nak tak nak kita kena tunggu, tuan-tuan dirahmati Allah. Untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh patah balik. Di dunia mungkin kita boleh patah balik. Kita rasa lama lagi kita nak berurusan, maka kita boleh balik dulu, kita cancel kita punya urusan, mungkin kita datang besok. Tetapi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala kita akan menunggu sehinggalah kita punya giliran bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan tuan-tuan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana manusia pada ketika itu dibangkit dalam keadaan yang tidak berpakaian. Dibangkitkan dalam keadaan yang tidak berpakaian. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan begini ya Rasulullah, bagaimana keadaan begitu? Adakah mereka akan melihat di antara satu sama lain aurat di antara mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, yang mana pada saat dan ketika itu tidak sempat untuk manusia memikirkan keadaan rakannya ataupun orang yang berada di sekelilingnya. Kerana pada saat dan ketika itu huru-hara, yang mana mereka hanya memikirkan tentang nasib mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah, inilah kedahsyatan mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi sebut kepada kita akan ditanya perkara yang pertama, tidak akan berganjak kaki manusia itu di hari kiamat nanti, ditanya tentang an umrihi fima afnah. Ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan. Ini soalan yang akan ditanya tuan-tuan dirahmati Allah tentang umur kita. Umur adalah merupakan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Umur adalah merupakan anugerah yang sangat bernilai. Yang mana mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan usia boleh hidup selama 90 tahun. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur dia boleh hidup 100 tahun. Alhamdulillah. Ada orang yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan umurnya 1 hari. Ada di kalangan manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan usianya seperti mana usianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tidak sampai usianya 70 tahun. Baginda wafat ketika mana usia 63 tahun, tuan-tuan dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut a'maru ummati baina 60 atau 70. Umur umatku di antara 60 tahun ke 70 tahun. Ini yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sudah mencapai usia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, maka perlu buat persiapan, tuan-tuan. Kerana ini adalah usia ghalib bagi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat sendiri, tuan-tuan, ramainya di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya 60 tahun ke 70 tahun. Maka sebab itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang lingkungan umur ini supaya kita buat persiapan. Apabila kita sudah mencecah usia 40 tahun, tuan-tuan dirahmati Allah, jangan lagi kita memikirkan tentang dunia berbanding dengan akhirat. Lebihkan akhirat berbanding dunia. Apabila kita sudah masuk fasa umur 40 tahun, tuan-tuan dirahmati Allah. Apatah lagi kalau 60 tahun, 70 tahun. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut akan ditanya tentang umur di mana kita habiskan.
Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat umur ni tuan-tuan dirahmati Allah bukan untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita gunakan nikmat umur, kesempatan hidup di atas dunia ini untuk kita beramal. Kerana dunia ni mazra'atul akhirah, ladang untuk kita bercucuk tanam. Hasilnya kita akan tuai di hari akhirat nanti. Kalau kita memikirkan hidup kita di atas dunia ini hanya untuk berseronok, untuk kita menghabiskan dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mensia-siakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, iaitu nikmat umur. Orang-orang saleh tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka menggunakan nikmat umur ini untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan nikmat umur ini untuk kehidupan akhirat mereka, tuan-tuan. Setiap malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka membaca Al-Quran, dengan mereka membaca kitab-kitab, dengan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada siangnya mereka juga menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Mereka juga bekerja, tetapi mereka tidak meletakkan keutamaan dalam hidup mereka dunia. Mereka meletakkan keutamaan dalam hidup mereka adalah akhirat. Dan bukan bermakna tuan-tuan dirahmati Allah, kita perlu meninggalkan dunia ataupun kita tidak perlu memikirkan tentang bagaimana bahagian dunia. Tidak begitu. Islam tidak menyuruh begitu. وَبَتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Raih untuk kehidupan akhirat kita, tetapi jangan kita lupa bahagian dunia kita. Bermakna tuan-tuan, kita boleh bekerja, kita boleh mendapatkan harta, kita boleh mendapatkan untuk kita menjadi orang yang hidup dalam keadaan yang senang. Tetapi matlamat utama kita di atas dunia ini adalah kehidupan akhirat kita, tuan-tuan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat umur ini, maka gunakan untuk akhirat kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Pastikan nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita datang ke masjid. Kita datang di dalam majlis ilmu. Kita duduk di dalam majlis zikir. Kita datang di tempat-tempat yang mendapat keberkatan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Habiskan umur kita untuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ilmihi fima amila fihi. Ditanya tentang ilmunya, untuk apa digunakan. Tuan-tuan dirahmati Allah, ilmu yang kita belajar, ilmu agama khususnya, tuan-tuan, akan ditanya juga, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu untuk apa? Kita menuntut ilmu supaya kita menjadi hebat, kita menjadi orang alim, lalu kita boleh menunjukkan kealiman kita, kita boleh menunjukkan kehebatan kita, ataupun kita menuntut ilmu supaya kita boleh menjadi orang yang bijak, orang yang alim, lalu kita boleh berdebat dengan orang lain. Kita menuntut ilmu supaya kita boleh menyalahkan orang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini menuntut ilmunya tidak akan terlepas, tuan-tuan. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu menuntut ilmu, supaya apa dia? Meletakkan niat menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada di dalam diri kita. Kita menuntut ilmu agama untuk kita menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Di dalam kita nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang betul, ibadah yang bertepatan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Ilmu yang kita pelajari, tuan-tuan dirahmati Allah, supaya kita boleh mendidik insan yang lain. Kita boleh mengajarkan kepada orang lain.
Kita menuntut ilmu supaya apa dia? Untuk mendidik diri kita, bukan hanya kepada orang lain, tetapi untuk memberikan tarbiyah kepada diri kita. Maka sebab itu kalau kita lihat ulama silam, salafun salih, orang-orang ulama yang zuhud, ulama yang salih, yang mana mereka menuntut ilmu, mereka menjadi insan yang lebih tawaduk. Bahkan ilmu mereka cukup hebat, tuan-tuan dirahmati Allah. Alim kabir. Tetapi apabila mereka menuntut ilmu, menjadikan mereka orang yang lebih tawaduk, orang yang lebih merendah diri, tidak berminat untuk berdebat, tidak berminat untuk mendapatkan kemasyhuran. Tidak begitu. Kerana ini yang dianjurkan oleh agama. Menuntut ilmu untuk membersihkan dirinya, untuk menghilangkan kejahilan yang ada di dalam dirinya, mendidik dirinya, dan begitu juga mendidik orang lain, menyebarkan ilmu kepada orang lain. Ini yang Nabi SAW sebut, aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang memberikan manfaat untuknya dan begitu juga untuk orang lain. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, akan ditanya tentang ilmunya tuan-tuan. Ilmu yang kita belajar biar ada keberkatan. Apabila adanya keberkatan, tuan-tuan dirahmati Allah, ilmu itu akan berjaya mendidik kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tawaduk, orang yang merendah diri. Walaupun dia adalah seorang yang sangat hebat, tuan-tuan dirahmati Allah. Ya. Dan kita tidak perlu berbangga dengan ilmu yang hebat. Tidak perlu berbangga dengan apa yang kita miliki, kerana ilmu yang kita miliki sebenarnya ianya adalah sedikit sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tak perlu kita rasa hebat, tak perlu kita rasa bangga dengan ilmu yang kita belajar, kerana itu hanya sedikit saja yang Allah berikan kepada kita. Mana dalilnya tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada kamu ilmu pengetahuan, melainkan hanya sedikit sahaja. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kenapa perlu kita berbangga dengan ilmu agama yang kita belajar sehingga kita menjadi orang yang hebat, tetapi kita rasa bangga. Tetapi sebaliknya, apa yang disuruh kepada kita untuk kita tawaduk, merendah diri dengan ilmu yang ada, walaupun kita seorang yang hebat, kerana ilmu itu hanya sedikit saja Allah berikan kepada kita. Baik. Kata Nabi SAW tentang ilmunya, ya, maka pastikan ilmu agama yang kita belajar biarlah ilmu itu ada keberkatan, ilmu yang boleh memberikan manfaat kepada diri kita dan begitu juga kepada manusia yang lain. Ditanya tentang perkara yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya tentang an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ditanya kepadanya tentang harta. Ditanyakan kepadanya tentang harta. InsyaAllah 5 minit lagi tuan-tuan. Ditanyakan kepadanya tentang harta. Wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ditanyakan tentang hartanya. Ditanya tentang harta, ditanya dengan dua soalan. Aina iktasabahu wa fima anfaqah. Daripada mana dia usahakan, dan yang kedua, ke mana dia salurkan. Tuan-tuan dirahmati Allah, harta adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan mereka yang kaya, yang memiliki harta yang banyak. Ada yang mereka sederhana. Ada yang mereka yang hanya sedikit hartanya. Ada di kalangan mereka yang tidak mempunyai harta. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, harta adalah merupakan ujian daripada Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu merupakan fitnah, ujian bagi kamu. Berapa ramai orang yang memiliki harta, tuan-tuan dirahmati Allah, menjadikan dia sombong. Berapa ramai orang yang memiliki harta, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa asal usul kejadiannya. Dengan harta dia menjadi orang yang zalim. Dengan harta yang dia miliki, dia menjadi orang yang menindas orang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini harta. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya di hari akhirat nanti tentang harta. Daripada mana dia usahakan. Pentingnya untuk kita melihat harta yang kita dapat itu daripada sumber yang mana? Halal ataupun sebaliknya.
yang dibenarkan oleh syarak ataupun tidak. Kerana harta ini kullu lahmi nabatin min haram fannaru aula bih. Setiap anggota tubuh badan kita yang tumbuh disebabkan daripada lahmi nabatin min haram, daripada sumber yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah yang layak untuk dirinya. Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Maka harta merupakan fitnah, ujian untuk kita. Daripada mana kita ambil, kita usahakan, kita bekerja daripada sumber yang halal, alhamdulillah tuan-tuan. Kita tidak menindas, kita tidak mengambil dari jalan yang kezaliman, penyelewengan, rasuah dan seumpamanya, alhamdulillah kita akan terlepas. Sebaliknya, kalau daripada jalan yang batil, maka kita tidak akan terlepas di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Wa fima anfaqa, dan kemudian ke mana kamu keluarkan semula harta. Dari sudut harta ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala juga akan tanya ke mana pula kita salurkan. Apa maksud dia tuan-tuan? Kalau dia memiliki harta yang banyak, ada tak dia melakukan pembaziran? Kerana harta ni tuan-tuan dirahmati Allah, dia ambil, dia keluar. Dia dapat, lalu dia keluarkan. Dia keluarkan tuan-tuan dirahmati Allah, ada di kalangan manusia, dia melakukan pembaziran. Dia mempunyai harta yang banyak, lalu dia bebas untuk buat apa saja. Tidak begitu tuan-tuan dirahmati Allah. Walaupun kita mempunyai harta yang banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan untuk kita melampau dalam kita mengeluarkan harta kita dalam sudut yang lain ataupun dalam arti kata yang lain, melakukan pembaziran. Walaupun kita mempunyai harta yang banyak, kita bebas untuk melakukan pembaziran, tidak begitu. Tetap Islam menyuruh kita bersederhana. Tidak boleh kita melakukan pembaziran. Dalam konteks kita nak buat kebaikan, tidak mengapa. Kita nak buat infak, kita boleh buat, kita keluarkan harta kita banyak-banyak. Tidak ada masalah. Tetapi dari sudut bukan yang dinamakan kebajikan, kebaikan, tidak boleh tuan-tuan dirahmati Allah. Walaupun kita tahu kita mampu, kita mempunyai harta yang banyak, tetapi Islam menegah untuk kita melakukan pembaziran. Membeli kepada bukan tempatnya. Ataupun saja-saja beli, kita tak pakai pun, saja-saja beli sebab duit banyak. Dilarang di dalam agama, tuan-tuan dirahmati Allah. Contohnya kita banyak duit, kita beli kereta banyak sebab kita mampu. Tapi kita tak pakai pun, saja letak. Tak boleh tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Maka harta ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan ataupun dua persoalan. Aina iktasabahu wa fima anfaqa, dan yang terakhir sebelum saya tutup tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita wa an jismihi fima ablah. Ditanya tentang anggota tubuh badan kita ni. Jasmani kita tuan-tuan dirahmati Allah, kita guna untuk apa? Ya, kita manfaatkan untuk apa? Telinga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengar untuk apa? Mata melihat untuk apa? Mulut berkata-kata untuk apa? Anggota kaki, tangan, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita guna untuk kebaikan ataupun sebaliknya. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka sudah tentu kita yang menuntut ilmu, kita yang sentiasa melazimi datang ke Masjid Al-Falah ni, sudah tentu kita memahami perkara semua ini kita gunakan untuk jalan Allah, untuk kebaikan. Mata kita mendengar majlis ilmu, melihat majlis ilmu, melihat keindahan ciptaan Allah. Mulut kita berkata dengan perkataan yang baik, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Walaupun kita berjenaka dengan sesama kita, maka kita tidak menyakiti rakan kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita langkah ke masjid, tidak ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita tidak kita gunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila Allah berikan kefahaman kepadanya, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah kendaki untuk kebaikan dirinya, maka Allah berikan kefahaman agama kepadanya. Sebab itu pentingnya kita menuntut ilmu, kita duduk di dalam majlis ilmu untuk mendapatkan kefahaman. Dalam hidup kita ini ada batasan.
adanya hududullah, adanya batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan. Hidup ni tak boleh kita suka sesuka hati. Ada panduan, ada hukum-hukum ataupun batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kita sebagai penduduk bumi ini perlu ikut aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, saya kira cukup sekadar itu sebagai selingan sebelum kita bersarapan pagi pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada pagi ini sebagai mengganti ataupun kita sebut dengan bidan terjun ni, mudah-mudahan ada manfaat kepada diri saya dan begitu juga kepada tuan-tuan. Sekadar itu saja, ampun maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.